Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Husin Osman, penulis buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir, buku yang akan saya perkenalkan dalam video pembentangan ini. Buku setebal 523 halaman ini adalah hasil kajian saya selama lebih 7 tahun untuk mengenal pasti kehebatan seorang pemimpin yang paling lama menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Video ini disediakan sebagai menandakan pelancaran buku ini dan inisiatif memperkenalkannya kepada para bakal pembaca yang saya hormati. Besar harapan saya agar isi kandungan dan perbincangan di dalam buku ini memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin dan bakal pemimpin, sama ada yang masih muda ataupun yang sudah berumur, yang berminat mempelajari seni dan kemahiran kepimpinan berasaskan pengalaman selama lebih 60 tahun kepimpinan Tun Mahathir Mohamad, seorang negarawan dan bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh. Perbincangan di dalam buku ini memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pemikiran kepimpinan politik Tun Mahathir. Namun begitu, tidak mewakili atau mempromosi pandangan atau perjuangan mana-mana parti politik tertentu, sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang. Sebaliknya, fokus buku ini adalah semata-mata untuk kita mempelajari kemahiran dan seni kepimpinan berasaskan masalah yang merupakan intipati kepada kemahiran kepimpinan beliau. Buku ini adalah tentang seorang doktor perubatan yang mempunyai impian untuk menjadi seorang pemimpin agar dirinya mampu melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara. Bidang perubatan bagaimanapun tidak menyediakan peluang secukupnya untuk beliau menjadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain mengikut kepimpinannya. Oleh itu, beliau terpaksa meredah segala kesukaran dan cabaran mempelajari kemahiran memimpin melalui pengalaman berasaskan masalah dalam kerjaya kepimpinannya. Buku ini mengandungi 10 bab. Bab yang pertama membincangkan tentang era baharu kepimpinan negara yang merujuk kepada latar belakang pencapaian Tun Mahathir yang unik dalam pilihan raya umum yang ke-14. Melewati segala tanggapan sinis, beliau berjaya menggabungkan kekuatan politik parti pembangkang dan matlamat terbesar membantu rakyat menyelamatkan negara daripada pemimpin yang beliau gelar sebagai kleptokrat untuk memenangi PRU yang ke-14 dan kembali memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Di dalam bab yang kedua dan ketiga, perbincangan menyorot ke belakang sehinggalah pada tahun 1958, iaitu tahun di mana Tun Mahathir mula menunjukkan minat yang mendalam untuk mendaki tangga kepimpinan politik negara. Bab yang kedua juga membincangkan kepentingan masalah sebagai asas pembelajaran kepimpinan. Beberapa ciri umum pembelajaran berasaskan masalah ataupun problem based learning PBL dibandingkan dengan pembelajaran tradisional dan konvensional. Bab yang ketiga memperjelaskan kepada pembaca tentang proses pembelajaran yang unik menggunakan PBL. Proses ini secara semula jadinya adalah merupakan usaha pembelajaran sepanjang hayat, bebas, tidak terkongkong dan berorientasikan pembelajaran terarahkan diri. Satu contoh proses pembelajaran berasaskan masalah Tun Mahathir juga dibentangkan, dibincangkan serta dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Perbincangan di dalam bab yang keempat adalah berkaitan kekalahan beliau di dalam pilihan raya umum tahun 1969 dan proses pembelajaran kepimpinan menghadapi situasi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Berdasarkan analisis Tun Mahathir, kedua-dua peristiwa ini mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Analisis akhir beliau menunjukkan kepada kelemahan kepimpinan Tunku Abdul Rahman Putra sebagai Perdana Menteri ketika itu. Tun Mahathir menyalahkan Tunku Abdul Rahman di atas kegagalannya mengambil langkah-langkah pencegahan. Kritikan terhadap Tunku Abdul Rahman menyebabkan beliau dipecat daripada UMNO, dan daripada sinilah Tun Mahathir benar-benar belajar kesukaran menjadi seorang pemimpin melalui proses pembelajaran berasaskan masalah sebenar yang dialaminya. Seterusnya, sorotan terhadap proses pembelajaran kepimpinannya ketika hidup dalam buangan politik antara tahun 1969 sehingga 1972 dibincangkan di dalam bab yang kelima. Bab ini mengemukakan peristiwa pemecatan Tun Mahathir daripada UMNO sebagai pencetus pembelajaran kepimpinan. Masalah pemecatan ini membolehkan beliau belajar melalui pengalaman kepimpinan dengan cara yang lebih sukar dan bermakna. Pada mulanya, pemecatan tersebut dilihat sebagai petanda buruk kepada masa hadapan politiknya. Tidak lama kemudian, beliau menyadari bahawa peristiwa pemecatan ini sebenarnya mengajar beliau menjadi pemimpin yang lebih kuat dan lebih bijak.
Simulasi pembelajaran kepimpinan di dalam bab yang ke-6 merujuk kepada proses pembelajaran beliau mendaki tangga kepimpinan sehingga dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1976. Pencetus pembelajaran yang dipilih adalah berkaitan situasi penting Tun Hussein Onn ketika membuat keputusan memilih Timbalan Perdana Menteri yang baharu. Inilah situasi yang sukar dilupakan oleh Tun Mahathir kerana hasilnya benar-benar mengubah nasib masa hadapan kerjaya kepimpinan beliau. Pencetus pembelajaran ini boleh membantu kita mempelajari kemahiran kepimpinan berkaitan perbezaan di antara nasib dan usaha. Seorang pemimpin tidak seharusnya mengharapkan nasib menyebelahinya tanpa usaha gigih yang berterusan. Apa yang kita capai pada hari ini adalah hasil usaha kita pada masa yang lalu. Cita-cita menjejakkan kaki ke kemuncak kepimpinan negara tercapai pada tahun 1981 setelah dilantik menjadi Perdana Menteri yang keempat. Usaha mengekalkan kedudukan kepimpinan bagaimanapun bukanlah suatu yang mudah. Namun begitu, kejayaan mengharungi krisis kepimpinan UMNO tahun 1987 menyerlahkan lagi kehebatan beliau mengaplikasikan kemahiran kepimpinan berwawasan berasaskan masalah. Intipati perbincangan ini dimuatkan di dalam bab yang ketujuh. Selepas persaraannya pada tahun 2003, beliau tidak pernah menyepikan diri, malahan menunjukkan kesediaannya memimpin walaupun tanpa kedudukan. Beliau terus menyumbang pandangan kepada pentadbiran penggantinya Tun Abdullah Ahmad Badawi. Bagaimanapun, prestasi buruk Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-12 pada tahun 2008 menyebabkan Tun Mahathir mengkritik kelemahan yang wujud dalam kepimpinan Tun Abdullah. Kesan kritikan beliau menjadi pencetus kepada pemimpin UMNO yang lain mendesak Tun Abdullah meletakkan jawatan pada tahun 2009. Hal ini dibincangkan di dalam bab yang ke-8. Bab ke-8 dan ke-9 juga memuatkan perbincangan tentang kesungguhan Tun Mahathir memimpin rakyat untuk menyelamatkan negara daripada kerosakan. Perjuangan kali ini adalah menentang pemimpin yang beliau istilahkan sebagai kleptokrat demi menyelamatkan Malaysia daripada menjadi negara yang gagal. Kritikan dan penentangan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak berakhir dengan beliau sendiri kembali ke arena politik, memimpin gabungan pembangkang, memenangi PRU yang ke-14 dan akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Bab 10 menghidangkan perbincangan mendalam berkaitan pengalaman kepimpinan Tun Mahathir pasca Kerajaan Pakatan Harapan antara Mei 2018 sehingga Februari tahun 2020. Ucapan penuh beliau selepas meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-7 dijadikan senario masalah ataupun pencetus pembelajaran kepimpinan. Bahagian terbesar dalam bab ini adalah perbincangan menyeluruh berkaitan kronologi peristiwa penting yang membawa kepada peletakan jawatan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7 pada 24 Februari tahun 2020. Hasil perbincangan di dalam bab ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Tun Mahathir mengaplikasikan seni kepimpinan politiknya sehingga sukar dibaca dan difahami sama ada oleh kawan maupun lawannya. Secara umumnya, persembahan buku ini mungkin bersifat agak teknikal. Kesemua senario masalah terpilih disimulasikan semula menggunakan pendekatan diagnostik PBL yang menjadi ikon utama dalam pemikiran kepimpinan berasaskan masalah Tun Mahathir. Para pembaca bukan sahaja dapat mengetahui dengan jelas pendekatan diagnostik ini, bahkan dapat mempelajari secara praktikal proses pembelajaran kepimpinan beliau. Pada bahagian akhir setiap bab dikongsikan hasil pembelajaran reflektif muhasabah kepimpinan dan pengajaran penting kepimpinan yang boleh dihayati oleh para pembaca. Para pembaca juga berpeluang menguasai isi kandungan buku ini dengan menonton video-video perkongsian yang akan kami muat naik ke dalam saluran YouTube dari semasa ke semasa. Isi kandungan buku ini juga telah disusun dalam bentuk program latihan dan kursus kepimpinan. Program ini dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Pembelajaran Berasaskan Masalah Malaysia ataupun MyPBL, di mana kursus dan latihan kepimpinan ini dijalankan secara dalam talian dan juga bersumuka serta boleh disertai oleh semua lapisan masyarakat, termasuklah para pemimpin dan bakal pemimpin dalam kalangan anak muda. Buku ini juga diterbitkan dalam versi bahasa Inggeris dengan tajuk Mahathir The Art of Political Leadership. Terbitan bahasa Inggeris ini terdapat dalam dua versi, iaitu versi e-book dan versi cetakan. Kedua-duanya diterbitkan melalui platform Amazon Kindle Direct Publishing. Untuk mendapatkan kedua-dua versi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman sesawang www.amazon.com dan type tajuk buku Mahathir The Art of Political Leadership pada ruang carian.
Untuk mendapatkan buku versi e-book, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada link Kindle. Daripada sini tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan dengan proses pembelian secara atas talian. Kos pembelian e-book adalah $7.99. Bagi pembaca yang telah sedia mempunyai akaun keahlian Amazon Kindle Unlimited, boleh membaca buku ini secara percuma. Manakala untuk mendapatkan versi cetakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada link paperback dan teruskan dengan proses pembelian secara atas talian. Harga yang ditawarkan adalah $79.90 dengan kos penghantaran ke Malaysia $9.98. Harga ini bagaimanapun adalah fleksibel mengikut tawaran dari semasa ke semasa. Untuk mendapatkan buku versi bahasa Malaysia yang kami terbitkan dan maklumat selanjutnya tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang pautan ataupun link yang saya sediakan di dalam ruang bawah untuk mengisi borang tempahan dan pembelian. Tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel dan video-video kami untuk terus mendapat makluman terkini terbitan siri-siri video kepimpinan yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.